Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberi kita peluang untuk belajar, memahami dan mendalami kalamnya yang agung. Dalam siri kali ini kita akan menyelusuri satu rangkaian ayat yang sangat syarat dengan pesanan besar daripada Allah, yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 203 hingga 218. Ayat-ayat ini bukan sekadar sejarah atau hukum, tapi ia bagaikan cermin kepada kehidupan kita hari ini tentang ibadah yang tidak bermusim, tentang manusia yang manis kata-katanya tetapi penuh muslihat, tentang jihad melawan hawa nafsu, dan tentang harapan kepada rahmat Allah walau diuji seberat mana sekalipun. Kalau kita benar-benar hayati, setiap ayat ini adalah suara lembut Allah yang membimbing jiwa kita untuk kembali kepadanya, meninggalkan kelalaian dan meluruskan langkah dalam hidup yang penuh ujian. Mari kita sama-sama tadabbur dan fahami maksud ayat-ayat ini, satu ayat, satu peringatan, satu perubahan. Ayat 203, dan sebutlah nama Allah dalam beberapa hari yang tertentu. Allah memerintahkan supaya manusia terus berzikir dan mengingatinya walaupun selepas menunaikan ibadah seperti haji. Ini menunjukkan bahawa ibadah bukanlah bermusim tetapi perlu berterusan. Dalam konteks hari ini, ramai yang hanya mendekati agama dalam bulan Ramadan atau musim haji. Ayat ini menegaskan kepentingan konsistensi ibadah sepanjang hayat. Ayat 204. Dan di antara manusia ada yang kata-katanya menarik hatimu dalam kehidupan dunia. Allah memberi amaran tentang golongan munafik yang pandai berkata-kata, tetapi mereka sebenarnya berniat jahat. Zaman kini penuh dengan retorik manis, di media sosial, politik, malah dalam pergaulan. Ayat ini mengajak kita menilai seseorang berdasarkan tindakan, bukan hanya kata-kata. Ayat 205. Dan apabila dia berpaling, dia berusaha di bumi untuk membuat kerosakan. Golongan yang disebut sebelumnya apabila berkuasa, mereka melakukan kerosakan besar. Ini sangat relevan dengan realiti dunia hari ini. Ada individu atau kuasa yang merosakkan alam, merosakkan akhlak masyarakat dan menyebarkan kebencian walaupun kelihatan baik secara zahir. Ayat ini menyeru kita berwaspada terhadap kemunafikan yang berselindung di sebalik imej baik. Ayat 206. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, dia membanggakan dirinya dengan dosa. Ini menggambarkan orang yang sombong dan menolak nasihat. Mereka berbangga dengan maksiat. Fenomena ini berlaku luas hari ini. Orang mempamerkan dosa di media sosial tanpa malu. Ayat ini mendidik kita agar tidak ego menerima teguran dan jangan normalisasikan dosa. Ayat 207, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya demi mencari keredaan Allah. Sebaliknya, ada insan yang sanggup berkorban seluruh jiwa dan harta demi mencari reda Allah. Mereka inilah pejuang sebenar. Dalam zaman sekarang, golongan ini adalah mereka yang tetap berpegang kepada agama, walaupun dihina, diuji atau tidak popular. Ayat ini memuliakan keikhlasan dan pengorbanan mereka. Ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Allah menyeru agar kita mengamalkan Islam secara menyeluruh, bukan pilih-pilih ikut selera. Hari ini masih ramai yang hanya ambil sebahagian ajaran Islam. Contohnya jaga solat, tapi abaikan riba, aurat atau keadilan. Ayat ini menyeru kita kepada komitmen total dalam agama, bukan Islam separuh-separuh. Ayat 209. Jika kamu tergelincir selepas datang keterangan, ketahuilah Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Selepas mengetahui kebenaran, sesiapa yang berpaling tetap akan dipertanggungjawabkan. Ini peringatan keras kepada mereka yang menolak hidayah walaupun sudah jelas dalil dan bukti, dan sangat berkait dengan masyarakat kini yang kadang-kadang lebih suka hawa nafsu daripada petunjuk wahyu. Ayat 210. Adakah mereka hanya menunggu Allah datang dalam naungan awan dan malaikat
Ayat ini menyindir mereka yang enggan beriman kecuali melihat perkara luar biasa. Dalam dunia moden, ramai menuntut bukti saintifik sebelum menerima agama. Tetapi Allah tegaskan bahawa apabila datang bukti yang diminta, ia mungkin sudah terlambat. Iman perlu didasari keikhlasan, bukan hanya logik zahir. Ayat 211. Tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak tanda yang jelas telah kami beri kepada mereka. Ayat ini menegur golongan yang diberi banyak bukti tetapi tetap ingkar. Allah mahu kita belajar dari sejarah umat terdahulu. Dalam era maklumat tanpa sempadan, manusia tak kurang dalil atau ilmu, tetapi kekurangan kejujuran hati untuk menerima kebenaran. Ayat 212. Dihiasi bagi orang kafir kehidupan dunia dan mereka memperolok orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahawa dunia ini tidak seindah yang disangka dan orang kafir mungkin dilihat berjaya tetapi itu bukan ukuran sebenar. Hari ini nilai dunia lebih diagungkan daripada iman. Ayat ini mengajak kita berpegang pada nilai akhirat walaupun dihina oleh orang yang tertipu dengan dunia. Ayat 213, manusia dahulu satu umat, lalu Allah mengutus para nabi. Ini menjelaskan bahawa asalnya manusia bersatu tetapi perpecahan berlaku kerana manusia menyimpang. Para nabi diutus untuk menyatukan kembali manusia dengan kebenaran. Dalam masyarakat kini yang berpecah kerana ideologi politik, mazhab dan hawa nafsu, ayat ini mengajak kita kembali bersatu atas dasar wahyu dan petunjuk Allah. Ayat 214. Adakah kamu sangka akan masuk syurga sedang belum datang ujian seperti umat terdahulu? Allah menegaskan bahawa syurga bukan percuma. Ia perlu pengorbanan dan kesabaran. Zaman sekarang ramai kecewa bila diuji, lalu putus asa dalam beragama. Ayat ini mengingatkan bahawa ujian adalah tiket ke syurga, bukan tanda Allah membenci. Ayat 219. Mereka bertanya, apakah yang perlu kami infakkan? Jawapannya, infak kepada ibu bapa, keluarga, anak yatim, miskin dan musafir. Ini menunjukkan keutamaan infak bersasar, bukan sembarangan. Hari ini ramai bermurah hati, tapi ayat ini mendidik kita memilih saluran yang paling utama dan mendesak. Ayat 216. Kamu diwajibkan berperang sedang kamu benci perkara itu? Walaupun kita benci sesetengah perintah agama, mungkin ia baik untuk kita. Allah lebih tahu. Dalam konteks moden, berperang di sini boleh difahami sebagai usaha melawan nafsu, ujian hidup atau berdakwah walau sukar. Jangan ikut perasaan, ikut petunjuk Tuhan. Ayat 217. Mereka bertanya tentang berperang dalam bulan haram. Walau berperang dalam bulan haram dilarang, mencegah orang dari agama Allah dan mengusir orang beriman lebih besar dosanya. Dalam dunia hari ini, halangan terhadap agama datang dalam bentuk baru, sekatan media, fitnah dan diskriminasi. Ayat ini menegaskan bahawa mempertahankan agama lebih utama. Ayat 218. Sesungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad, mereka itu mengharap rahmat Allah. Akhirnya ayat ini menggambarkan ciri orang yang layak menerima rahmat dan kasih sayang Allah, iaitu mereka yang beriman, berhijrah dari maksiat dan berjuang menegakkan kebaikan. Dalam era moden, hijrah bukan hanya pindah tempat tetapi pindah jiwa, dari lalai kepada taat, dari zon selesa kepada perjuangan. Alhamdulillah, selesai sudah tadabbur kita bagi ayat-ayat penuh hikmah dari surah Al-Baqarah ayat 203 hingga 218. Setiap ayat mengandungi mesej besar tentang bahaya berpura-pura dalam agama, tentang ujian yang pasti hadir dalam perjuangan iman, dan tentang rahmat Allah yang sentiasa terbuka buat hamba yang jujur mencarinya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam kalangan orang yang benar-benar faham, amal dan sebarkan isi kandungan Al-Quran, bukan sekadar baca tapi hidup bersamanya. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, kongsi dengan sahabat-sahabat dan subscribe untuk lebih banyak lagi tadabbur dan perkongsian dari Al-Quran. Jumpa lagi dalam siri seterusnya. Jaga diri, jaga iman, jaga hubungan dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.